إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Contohnya hadir, semoga kita semua berdiam diri, jangan bercakap-cakap, jika khotib sedang membaca khutbah, karena yang demikian itu akan menghilangkan pahala jemaah. Sabda Rasulullah SAW, "Idza qulta li sahibika wal imamu yaqul yaumal jumu'ah muslim faqad dawa." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap kamu melihat dan memerhatikan apa yang telah kamu sediakan untuk menghadapi hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Tajuk khutbah yang akan diperkatakan pada mimbar kali ini ialah jadilah pemimpin yang dirindui. Saudara-saudaraku sidang jemaah yang dikasihi, menjadi pemimpin bermaksud seseorang itu telah memikul satu bebanan atau tanggungjawab yang amat berat dan terpaksa berhadapan di mahkamah Rabbul Jalil di akhirat nanti. Dia bukan saja bertanggungjawab terhadap dirinya, tetapi dia juga turut bertanggungjawab tentang rakyat yang dipimpinnya. Situasi ini sepatutnya menimbulkan rasa takut dan gerun dalam hati setiap mereka yang menyedari betapa besarnya bebanan yang terpaksa mereka tanggung apabila mereka berkuasa. Namun, bagi sesetengah manusia yang tidak sedarkan diri, kedudukan dan kekuasaan menjadi satu kegilaan, bahkan menjadi satu rebutan buat mereka, sehingga kadang-kadang mereka sanggup bercakaran sesama sendiri demi untuk mendapatkan kedudukan dan kekuasaan yang diimpikan. Ada yang melihat jawatan dan kuasa sebagai satu amal dari Allah, namun tidak kurang pula yang melihat ianya adalah sebagai satu kesempatan dan peluang untuk mereka mencapai kemasyhuran, kedudukan serta mengaut kekayaan sebanyak mungkin sepanjang mereka menjadi pemimpin. Saudara-saudaraku sidang jemaah yang dikasihi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang pemimpin Islam yang telah berjaya meletakkan sejarahnya yang tersendiri. Walaupun mengikut catatan sejarahnya, beliau hanya sempat memerintah selama 2 tahun saja. Beliau telah berjaya mengukir namanya dengan penuh keindahan di persada sejarah yang tetap dikenang sehingga ke hari ini. Hubungan jiwanya yang mengharapkan habuan dan balasan yang kekal di sisi Allah pada hari akhirat kelak telah menjadikan kepimpinannya penuh dengan keadilan dan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mencurah-curah. Sekalipun pakaiannya hanyalah dari kain murahan, kehidupannya amatlah sederhana walaupun hidupnya dikelilingi dengan segala jenis kemewahan, tetapi keadilannya tidak dapat dibeli dengan apa-apa harga sekalipun. Sejarah tidak pernah mengagung-agungkan kemewahan harga pakaian atau kediaman seseorang pemimpin dengan kenangan yang indah. Bahkan dalam sejarah, sikap suka bermewah-mewah di kalangan para pemimpin telah banyak menghasilkan sejarah hitam buat mereka. Ini kerana sejarah hanya akan mengingati keadilan dan kejujuran seseorang pemimpin. Saudara-saudaraku sidang jemaah yang dikasihi, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika mana beliau dilantik menjadi khalifah, jelas kelihatan pada wajahnya perasaan sedih dan hibah. Walaupun pada tanggapan orang lain, dia sepatutnya bergembira dengan pangkat dan kedudukan yang telah diberikan kepadanya. Ketika para pembesar negeri menanti-nanti kemunculan di khalayak ramai setelah beliau baru dilantik menjadi khalifah, mereka bertanya kepada anaknya, "Kenapa ayahmu belum keluar untuk bertemu kami?" Lalu jawab anaknya, "Sejak ayahku dilantik menjadi khalifah, beliau terus bersendirian bersolat dan menangis. Apabila ibuku masuk kepadanya, air matanya bercucuran hingga ke janggutnya. Dan apabila ibuku bertanya kepadanya, dia berkata, 'Wahai Fatimah,
Aku telah dikalungkan dengan urusan umat Muhammad ini yang berbagai bangsa. Maka aku sedang memikirkan tentang nasib rakyatku yang fakir, mereka yang kelaparan, mereka yang sakit lagi menderita, orang-orang kampung yang susah, mereka yang dizalimi dan dipaksa, tawanan perang, orang tua yang uzur, mereka yang mempunyai ahli keluarga yang ramai sedangkan wangnya sedikit, dan seumpama mereka yang berada di segala tempat dan penjuru negara. Aku sedar bahawa Tuhanku akan bertanya kepadaku mengenai mereka semua pada hari kiamat kelak. Tetapi aku bimbang, alasanku tidak cukup kukuh untuk menjawab setiap soalan itu. Lalu aku pun menangis kerana mengenangkan nasibku di akhirat nanti. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi, umat manusia amat merindui dan menanti-nanti untuk kita memiliki pemimpin yang penuh dengan keikhlasan dan kejujuran seperti ini. Alangkah indahnya negeri dan negara ini jika kita dikurniakan pemimpin yang takutkan Allah serta sanggup meletakkan keadilan mengatasi segala-galanya, walaupun melibatkan kepentingan diri mereka sendiri. Sejarah telah merakamkan bagaimana sikap Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an ketika beliau berkuasa sebagai khalifah. Pernah berlaku pertikaian antara beliau dengan seorang Yahudi yang merupakan rakyat di bawah pemerintahannya. Pertikaian berlaku apabila Yahudi berkenaan hendak menjualkan kudanya. Lalu Khalifah Umar yang nampaknya berminat dengan kuda tersebut meminta untuk mencubanya terlebih dahulu. Namun setelah dicubanya, cacat kaki kuda Yahudi itu disebabkan tercedera. Lalu Khalifah Umar berkata pada Yahudi itu, "Carilah seseorang yang dapat menghakimi kes ini." Yahudi itu berkata, "Aku reda dengan Shuraih Al-Iraqi sebagai hakim." Shuraih Al-Iraqi adalah seorang sahabat yang bertakwa lagi bijaksana dalam penghakiman. Dan apabila diangkat kes ini kepada Shuraih, lalu dia berkata kepada Umar yang merupakan khalifah yang berkuasa pada waktu itu, "Wahai khalifah, engkau telah mengambil kuda itu dalam keadaan yang elok dan tidak cacat, maka engkau bertanggungjawab ke atasnya, dan hendaklah engkau pulangkan kuda itu dalam keadaan yang elok dan tidak cacat kepada tuannya." Di atas ketegasan Shuraih menegakkan keadilan sekalipun melibatkan pribadi khalifah, maka Shuraih telah dilantik menjadi hakim besar pada ketika itu. Umat ini amat merindui dan mencintai suasana pemerintahan yang adil seperti mana khalifah-khalifah Islam yang terdahulu, terutamanya Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Beliau juga pernah berkata pada Abu Musa Al-Asy'ari, suatu Abu Musa dilantik menjadi gubernur, "Wahai Abu Musa, sesungguhnya engkau hanyalah salah seorang daripada orang ramai, melainkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau yang paling berat menanggung beban di antara mereka." Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi, justru itulah keadilan dan kesaksamaan adalah teras utama kepada pemerintahan dalam Islam. Disebabkan keadilan yang pernah ditunjukkan oleh para khalifah terdahulu, maka ribuan manusia menganut Islam, atau paling tidak pun mereka ingin berlindung di bawah pemerintahan Islam. Namun apabila pemimpin Islam gagal untuk mempamerkan sistem dan pelaksanaan pemerintahan yang adil lagi saksama, maka bukan Islam saja yang tidak mahu menerima Islam, bahkan mereka yang bukan Islam pun tidak akan memandang hormat kepada Islam. Jika ada pemimpin yang menangis di dunia ini kerana mengenangkan nasib rakyat dan nasib mereka di akhirat nanti, maka rakyat akan tersenyum gembira dan bahagia disebabkan keadilan dan kasih sayang yang mereka nikmati daripada pemimpin-pemimpin seumpama ini. Dan pemimpin-pemimpin seumpama ini tidak akan menangis lagi di akhirat nanti. Namun jika ada pemimpin yang asyik ketawa dan bergembira di dunia ini sedangkan rakyatnya menangis menderita, maka pemimpin-pemimpin ini dibimbangi akan menangis besar di akhirat nanti. Jadilah pemimpin yang dirindui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Maksudnya, dan janganlah engkau wahai Muhammad menyangka Allah itu lalai terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah hanya melamatkan balasan buat mereka hingga ke suatu hari yang padanya terbeliak kaku pemandangan mereka kerana gerun dan gemetar melihat keadaan yang berlaku. Dalam pada itu mereka terburu-buru menyahut panggilan kepada masyar sambil mendongakkan kepala mereka dengan mata tidak berkelip dan hati mereka tidak bersemangat kerana bingung dan cemas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fadhal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان Nabarlisha wa wali ahdi duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Nabarlisha Ibn Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma wafiqhum lissadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'al taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.